Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid, terutamanya murid tingkatan 4 SMK Lurah Belot 2021. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi untuk meneruskan sesi PDPR kita. Jadi macam biasa, cikgu harap semoga awak semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan masuk tema yang baru, iaitu tema penerokaan unsur alam. Okey, dalam tema penerokaan unsur alam ni kita akan tengok 3 bidang pembelajaran. Okey, tapi untuk hari ini kita akan masuk bidang pembelajaran 8.0 unsur dan bahan. Okey, ini adalah bab baru Okey, kita dah masuk bab baru, bab 8.0 unsur dan bahan. Okey, untuk pengetahuan awak, dalam bab 8 ni kita ada 3 standard kandungan, iaitu yang pertama 8.1 asas jirim, 8.2 jadual berkala unsur moden dan 8.3 isotop. Jadi ini yang kita akan belajar. Ini yang kita akan belajar dalam bab 8 ni. Okey. Jadi untuk hari ni kita nak tengok 8.1 asas jirim. Okey. Jadi cikgu harap awak semua sudah bersedia. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih dalam bab standard kandungan 8.1 ni, cikgu rasa lebih elok kita buat sikit imbas kembali apa awak punya prior knowledge awak. Okey, jadi jadi kita nak imbas kembali, awak pernah belajar dalam tingkatan 1. Okey, dalam tingkatan 1 awak pernah belajar jirim dalam alam. Okey, awak dah belajar jirim dalam alam masa tingkatan 1. Okey, jadi dalam jirim dalam alam ni awak belajar tentang sifat fizik jirim, sifat kimia jirim. Okey, kemudian awak juga belajar 3 keadaan jirim. Okey, yang mana jirim wujud dalam keadaan cecair, pepejal dan juga gas. Kemudian awak juga dah belajar tentang resapan pepejal, cecair dan gas. Kemudian awak juga dah belajar tentang perubahan keadaan jirim daripada pepejal menjadi gas, daripada gas menjadi cecair. Okey, itulah. Okey. Jadi untuk hari ni kita nak pergi lebih dalam. Okey, dalam bab 8 tingkatan 4 ni kita nak pergi lebih dalam daripada apa yang awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey, jadi untuk hari ni kita akan tengok standard kandungan 8.1 asas jirim, dan standard pembelajaran untuk hari ini kita ada 2 standard pembelajaran, iaitu 8.1.1 menerangkan dengan contoh bahan atom. Okey, sekejap ya, cikgu tukar awak pen. Pen warna kuning lah. Okey, 8.1.1 kita nak tengok bahan atom, kita nak tengok bahan molekul dan juga kita nak tengok bahan ion. Okey, 3 benda ni kita nak tengok dalam 8.1.1. Okey, kemudian dalam 8.1.2 kita nak mengelaskan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey, kita nak mengekalkan unsur. Okey, satu unsur dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, dia boleh wujud dalam beberapa bentuk. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Okey, jadi kelas kita nak tengok 8.1.1 menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, masa tingkatan 1 awak dah belajar tentang jirim. Okey, apa dia jirim? Apa dia jirim? Ingat lagi tak? Okey, jirim ni adalah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Apa-apa benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang kita panggil dia sebagai jirim. Okey, contoh awak ada buat eksperimen masa tingkatan 1, adakah udara ni merupakan suatu jirim? Okey, adakah udara ni merupakan suatu jirim? Dekat di sini kita dah tahu, nak jadi jirim mesti ada jisim. Okey, untuk jadi suatu jirim dia mesti ada jisim dan dia mesti memenuhi ruang. Okey, udara dia memenuhi ruang. Tapi adakah udara ada jisim? Kalau awak masih ingat masa eksperimen waktu tingkatan 1, awak ada 2 belon yang awak tiup sama besar. Okey, kemudian awak ikat. Awak akan tengok belon ini dia duduk dalam keadaan yang seimbang. Okey, kemudian bila awak bocorkan satu belon, okey, belon ini akan lama makin kempis. Bila makin lama makin kempis, awak tengok kedudukan belon ni dia dah jadi sengit macam ni. Okey.
Menunjukkan apa? Menunjukkan balon yang mempunyai udara mempunyai jisim yang lebih besar daripada balon yang tidak ada udara. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya udara mempunyai jisim dan udara juga memenuhi ruang. Jadi udara merupakan suatu jirim. Okey, ini yang kita belajar masa tingkatan 1. Okey, udara merupakan suatu jirim. Awak juga belajar masa tingkatan 1 yang mana jirim ni dia terdiri daripada zarah-zarah halus. Alamak, typo. Setiap hari mesti ada typo. Okey. Zarah-zarah halus. Okey, ni halus ya. Okey, jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskret. Okey. Jadi kita tak nampak zarah tu sebab dia sangat halus. Okey, dia sangat halus. Okey, kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar kita. Okey, kemudian okey, ini yang awak akan belajar hari ini. Terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim. Okey, jadi jirim-jirim yang cikgu sebut tadi tu, yang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ni, sebenarnya ada 3 jenis zarah yang membentuk jirim tersebut. Okey, ada 3 jenis zarah yang membentuk jirim tersebut. Apa dia jenis zarah dia? Apa 3 tu? Okey, yang pertama zarah jenis atom. Yang kedua, zarah jenis molekul. Dan yang ketiga, zarah jenis ion. Okey, ini adalah jenis zarah yang membina jirim. Okey, jadi kita boleh tengok jirim yang berbeza yang dihasilkan daripada zarah yang berbeza. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Apa dia atom? Apa dia molekul? Apa dia ion? Okey, jadi atom. Okey, atom ialah zarah yang paling kecil di dalam suatu unsur. Okey, atom ialah, ingat ni atom ialah zarah yang paling kecil di dalam suatu unsur. Okey, atom adalah unit paling asas dalam unsur. Okey, awak dah belajar unit asas ya. Kalau macam kita manusia, unit asas bagi manusia adalah sel. Okey, kalau dalam unsur, unit asas bagi unsur adalah atom. Sebab tu dia kata kat sini zarah yang paling kecil. Okey, jadi ini adalah atom. Okey, seterusnya kita nak tengok molekul. Okey, molekul ialah gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Okey, molekul. Okey, molekul ialah gabungan. Okey, gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Molekul terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama ataupun jenis atom yang berbeza. Okey, jadi molekul ni dia ada 2 jenis. Okey, gabungan antara dia mesti gabungan 2 atau lebih 2 atau lebih atom. Okey, jadi molekul ni ada 2 jenis, gabungan antara molekul yang sama bergabung. Okey, molekul yang sama bergabung. Jadi kita tengok contoh ya. Ataupun molekul yang berbeza bergabung. Okey. Jadi kita tengok apa ni gambar apa ni gambar apa. Okey, yang penting awak kena tahu untuk menghasilkan molekul dia mesti ada gabungan 2 atau lebih atom. Sama ada atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Okey, baru dia boleh jadi molekul. Okey, itu molekul. Macam mana pula dengan ion? Ion ialah zarah-zarah yang bercas sama ada positif ataupun negatif. Okey, zarah-zarah yang bercas. Okey, zarah-zarah yang bercas. Sama ada zarah tu bercas positif ataupun bercas negatif. Macam mana zarah-zarah ni boleh bercas? Okey, jadi zarah ni dia ion ni dia akan terbentuk dia punya cas dia apabila berlaku proses pemindahan elektron. Sama ada zarah tersebut dia menderma elektron ataupun dia menerima elektron daripada unsur yang lain. Okey, dia menerima elektron ataupun dia menderma elektron daripada unsur yang lain. Okey, jadi dia akan membentuk ion yang bercas sama ada bercas positif ataupun bercas negatif. Okey, jadi kita tengok Okey, itu atom, molekul dan juga ion. Jadi apa pula bahan atom, bahan molekul dan bahan ion? Okey, ini kita nak tengok. Bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Okey, bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Okey, ingat ya, bahan atom
Okey, bahan atom ni dia hanya mengandungi zarah atom saja. Okey, dia mengandungi zarah atom saja. Contoh, contoh semua unsur logam. Semua untuk unsur logam, contohnya emas. Emas. Emas ni kita panggil dia sebagai bahan atom. Sebab apa? Sebab dalam emas hanya ada zarah emas sahaja. Dia tak akan campur dengan zarah yang lain. Dan juga gas nadir. Gas nadir ni juga awak dah belajar masa mendengar rendah jadual berkala. Gas nadir ni juga merupakan bahan atom sebab dia tidak akan bercampur dengan zarah yang lain. Susunan atom di dalam logam rapat dan teratur. Ini untuk susunan atom. Susunan atom di dalam logam yang ini dia rapat dan teratur. Manakala susunan atom di dalam gas nadir, susunan atom di dalam gas nadir disebabkan kita panggil dia sebagai gas nadir. Jadi dia punya susunan atom dia berjauhan dan juga tidak teratur. Dia berselerakan. Contohnya ini. Ini adalah emas. Ini adalah emas. Kalau kita tengok dia punya susunan atom emas, atom dia tersusun rapat dan juga teratur. Cantik aja. Rapat dan juga teratur. Disebabkan kebanyakan logam ni dia berada dalam bentuk pepejal. Dia berada dalam bentuk pepejal. Jadi dia punya susunan atom dia rapat dan teratur. Manakala kalau kita tengok dekat ni balon, dalam balon biasa kita pakai gas helium. Biasanya ini emas. Yang ini untuk balon biasanya kita akan pakai gas helium. Ini adalah susunan atom di dalam gas helium. Jadi susunan atom dalam gas helium dia tidak tersusun secara rapat dan teratur. Atom dalam helium, dalam gas helium ataupun dalam gas nadir, atom dia duduk berjauhan antara satu sama lain dan juga dia tidak teratur. Jadi ini adalah susunan atom bagi bahan atom tadi. Bahan atom. Ingat, bahan atom ni dia boleh wujud dalam dua bentuk. Sama ada bahan atom, tulislah senang sikit. Bahan atom dia boleh wujud dalam dua bentuk, sama ada dalam bentuk logam. Untuk logam dia punya susunan atom dia rapat dan teratur, ataupun dia boleh wujud sebagai dalam bentuk gas helium, yang mana susunan atom dalam gas helium berjauhan dan juga tidak teratur. Kita tengok seterusnya bahan molekul. Seterusnya kita tengok bahan molekul. Bahan molekul. Bahan molekul mengandungi zarah molekul. Kalau bahan atom mengandungi zarah atom. Kalau bahan molekul mengandungi zarah molekul. Gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Apa dia molekul? Tadi kita cerita. Apa dia molekul? Tadi kita cerita gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Dan atom ni dia boleh jadi sama ataupun dia boleh jadi berbeza. Dia boleh jadi sama ataupun dia boleh jadi berbeza. Kebanyakan bahan bukan logam adalah bahan molekul. Contohnya gas oksigen dan juga air. Bahan bukan logam. Kebanyakan bahan bukan logam adalah dalam bentuk molekul. Contohnya gas oksigen dan juga air. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam. Maksudnya bukan logam bergabung dengan bukan logam. Bukan logam bergabung dengan bukan logam, dia akan membentuk sebatian. Dia akan membentuk sebatian. Kalau kita tengok pada gambar ni, ni situasi seorang sedang menyelam di dasar laut. Jadi bila dia menyelam dia akan bawa tangki oksigen. Kalau kita tengok dekat dalam tangki oksigen ni ada gas oksigen. Jadi macam mana bentuk gas molekul gas oksigen? Ini kita sebut oksigen, dia punya molekul dia O2. O2. Apa maksud O2? Setiap oksigen ni dia akan bergabung berdua. Jadi yang ini kita katakan molekul dua atom oksigen bergabung. Dua atom
oksigen yang bergabung. Okey, maksudnya atom yang sama. Okey, atom yang sama bergabung. Okey, atom yang sama bergabung. Ini pula air. Okey, air ni dia punya molekul dia adalah H2O. Okey, yang mana dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. Okey, jadi dia O kat sini besar, dia bergabung dengan atom hidrogen. Atom oksigen bergabung dengan atom hidrogen. Ini untuk kes untuk dua atau lebih atom yang berbeza bergabung. Okay, sebab tu kita kata tadi, okey, kita ulang balik. Sebab tu kita kata tadi, zarah molekul, bahan molekul adalah gabungan dua atau lebih atom kimia, sama ada atom yang sama atau atom yang berbeza. Ini atom yang sama, yang ini atom yang berbeza, yang ini contoh dia. Okey, boleh faham yang itu? Kalau tak boleh faham, tanya dalam Telegram. InsyaAllah cikgu akan jawab. Okey, seterusnya kita nak tengok bahan ion. Yang ketiga, bahan ion. Okey, bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Unsur logam dengan unsur bukan logam. Okey. Bahan ini mengandungi ion positif dan juga ion negatif. Contohnya natrium klorida. Natrium klorida ni apa? Natrium klorida ni garam biasa yang kat rumah, yang masak kat rumah tu. Okey. Yang mana dia punya formula dia adalah NaCl. Okey, yang mana NaCl. Na ni dia bercas positif, Cl ni dia bercas negatif. Jadi bila ada cas positif, cas negatif, dia akan tertarik. Okey, dia akan tertarik. Okey. Dah, ni garam biasa. Okey. Natrium klorida. Okey, natrium positif, klorida dia negatif. Okey, jadi dia akan bergabung. Ini bahan ion. Okey, itu 8.1.1. Seterusnya kita tengok, alah tersalah lagi lah ni. 8.1 perpuluhan. Mana punya? Perpuluhan 2. Okey. Menjelaskan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Ini kita dah belajar tadi. Unsur dia boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Unsur yang sama, dia unsur yang sama, tapi dia boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Dia boleh bentuk dalam dua bentuk yang berbeza. Okey, contohnya yang pertama, ferrum. Okey, contoh yang pertama ferrum. Ferrum ataupun besi. Yang mana ferrum ni, kalau kita tengok contoh tukul, ini tukul yang baru. Bila tukul yang baru, dia wujud dalam bentuk atom kat sini. Okey, dia wujud dalam bentuk atom. Unsur ferrum yang wujud dalam bentuk atom. Tapi bila lama kelamaan, tukul ni akan menjadi karat. Okey, tukul ni akan jadi karat. Kenapa jadi karat? Sebab dia dah dioksidakan. Okey, dia terdedah kepada oksigen. Jadi, ferrum ni tadi, dia akan terikat dengan oksigen. Okey, ferrum tadi dia akan terikat dengan oksigen. Dia akan membentuk cas. Okey, dia akan membentuk cas. Ferrum akan bercas positif, manakala oksigen akan bercas negatif. Okey, jadi dia akan terikat, dia akan membentuk bahan ion. Okey, nampak? Dia berasal pada unsur yang sama, iaitu ferrum. Tetapi dia boleh wujud dalam dua bentuk yang berbeza. Dia boleh wujud dalam bentuk atom, dia juga boleh wujud dalam bentuk ion. Ini yang kita nak bagi tahu pada awak. Ini yang kami nak awak faham. Okay, suatu unsur yang berbeza, satu unsur yang sama, dia boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Okay, selain daripada itu kita tengok unsur hidrogen. Unsur hidrogen. Okey, unsur hidrogen. Unsur hidrogen dalam, kita tahu dekat dalam udara ni ada gas hidrogen. Okey, jadi gas hidrogen dekat dalam udara dia bentuk macam ini, H2. Okey, H2 iaitu dua atom hidrogen yang bergabung. Bila dua atom hidrogen yang bergabung, dia akan membentuk molekul.
Okay, dia akan membentuk molekul sebab dua atom hidrogen yang bergabung. Okay, kalau kita tengok yang ini dalam jus lemon ni, okay, dalam jus lemon, okay, dalam jus lemon ni ada juga unsur hidrogen. Tetapi dalam jus lemon, unsur hidrogen dia wujud dalam bentuk ion. Okay, dia wujud dalam bentuk ion H+. Dia bercas positif. Okay, jadi unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion dalam jus limau. Okay, nampak? Kita ada unsur yang sama. Unsur apa? Unsur hidrogen. Okay, tetapi unsur hidrogen ni dia boleh dia boleh wujud dalam dua bentuk. Sama ada dalam bentuk ion, contohnya dalam air ataupun dalam asid, apa-apa asid lah. Dia juga boleh wujud dalam bentuk molekul. Okay, contohnya udara. Okey. Jadi habis kelas untuk hari ni. Okey, jadi macam biasa kita tamatkan kelas kita dengan menjawab praktis formatif untuk 81 asas jirim. Cikgu ulang lagi sekali kaedahnya. Jawab dalam kertas kajang ataupun dalam buku, tak kisahlah. Kemudian tolong snap pada cikgu. Untuk snap, cikgu minta sangat-sangat awak snap tu pastikan cahaya tu elok lah, supaya bila cikgu dapat, cikgu boleh semak. Sebab cikgu nak semak daripada telefon cikgu. Jadi kalau tak terang, silau, susah untuk cikgu semak. Okey, jadi tolong snap elok-elok. Kemudian untuk soalan objektif, setiap jawapan A, B, C awak tulis tu, pilihlah jawapannya. Tulislah jawapannya. Jangan tulis A, B, C. Nanti awak tak tahu apa benda jawapan dia. Okey. Okey, contoh soalan nombor 1. Apakah bahan atom? Kalaulah awak jawab A, gabungan dua atau lebih atom buatlah soalan 1. Salin soalan dia. Kemudian awak pilih A. Salin jawapan A, gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Macam tu. Bukan A setakat A je. Bukan. Okey, soalan 2 antara berikut yang manakah bahan atom dan bahan molekul yang betul? Okey, jadi pilih yang mana satu, dia berpasangan. Betul yang mana betul, mana betul. Okey, jadi pilih A, bahan atom apa, bahan molekul apa, ataupun B, ataupun C, ataupun D. Okey, nombor 4, naftalina merupakan sejenis molekul ke, bahan ion ke, unsur ke, bahan atom ke. Nombor 5, antara bahan berikut yang manakah terdiri daripada molekul. Okey, soalan nombor 6, nyatakan 3 jenis zarah yang membina suatu bahan. Soalan nombor 7, nyatakan contoh bahan yang terdiri daripada sumber unsur feron dalam bentuk ion. Soalan nombor 8, kelaskan bahan-bahan berikut kepada zat-zarah yang membina sama ada atom, molekul atau ion. Okey, jadi yang ini saya nak awak buat macam ni. Buat peta pokok. Okey, bahan atom, molekul ataupun ion. Okey, kemudian buat jawapan dia dalam bentuk peta pokok. Soalan nombor 9, berikan dua contoh unsur yang wujud dalam bentuk molekul ataupun atom. Yang ini cikgu nak awak buat dalam bentuk jadual. Okey. Unsur atom, molekul. Okey, dia nak dua unsur yang boleh wujud dalam bentuk atom dan juga boleh wujud dalam bentuk molekul. Okey, macam tadi saya bagi contoh tadi atom dengan ion. Lagi satu yang ferrum tu atom, dia wujud dalam bentuk atom dan juga wujud dalam bentuk ion. Itu yang ferrum. Yang hidrogen dia wujud dalam bentuk ion dan juga molekul. Okey, sekarang ni saya nak unsur yang wujud dalam bentuk atom dan molekul. Dia boleh wujud dalam bentuk atom dan juga molekul. Okey, bahan apa? Okey, soalan nombor 9. Okey, tamat. Itu sahaja 9 soalan saja. Okey, terima kasih kerana hadir kelas PDPR saya pada hari ini. Saya doakan supaya usaha awak hari ini akan membuahkan hasil dan awak dapat memperoleh kejayaan dalam SPM 2022. Amin, amin. Jadi kita tolong buat praktis formatif dan hantar pada saya supaya saya semak. Kemudian saya boleh pulangkan semula pada awak. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jaga diri dalam cuti. Okay, bye.